Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Zoltia Remis. Tempoh hari kita dah berbincang tentang lymphatic system. Hari ini saya nak patah balik dalam chapter yang ketiga, dalam topik tingkatan 4, movement of substances across the plasma. Okay, so pada mulanya anda masuk form 4, bila anda masuk dalam chapter ini, kita terus bincang tentang hal bagaimana bahan substances daripada luar bahagian sel akan cuba merentas masuk ke dalam membran plasma. Okay, contohnya dalam gambar yang saya lukis ini ialah gambar sel darah merah, sel eritrosit. Okay, yang ini gambar ni saya ambil daripada buku teks form 4 saja, saya lukis semula. Yang ini mewakili gambar eritrosit yang sedang mengembang ataupun segah, dalam keadaan segah. Okay, and then yang ini dalam keadaan yang normal. Okay, dan yang ini dalam keadaan dia dah mula mengecut. Sel darah merah dah mula mengecut. Okay, ini akibat daripada water molecule from outside cells, okay, will be moved into the cells. Meanwhile, in this case, the water molecule from the cell will go out from the cell to the outer cells. Okay, so sebelum tu saya ingin bawa kembali kepada anda sebelum anda form 4. Okay, semasa anda form 1, kalau saya tak silap saya, form 1. Alright, anda telah belajar tentang melihat sel di bawah mikroskop. Okay, so kita ambil sel pipi. Kalau kamu ingat lagi, kita ambil sel pipi, kemudian kita tengok bawah mikroskop. Kita nampaklah bentuk sel tu seperti begini. Ada bulat dan ada hitam tengah nukleus. Okay, tetapi hakikatnya bila kita tengok bawah mikroskop pun sebenarnya bukanlah begini bentuknya. Bentuknya lah seperti gini saja. Puas kita mencari di bawah mikroskop macam mana rupa sel, tapi sebenarnya sel bukanlah bulat macam gini. Dia bentuk begini saja apabila kita lihat di bawah sel. Dan bila kalau kita gunakan kuasa pembesaran yang lebih tinggi, mungkin 100 ataupun 1000 kali pembesaran, mungkin sel itu nampak seperti begini. Okay, right, ini adalah sel yang kita belajar masa form 1. Manakala sel tumbuhan pula kita belajar bentuknya lebih kurang begini. Dia ada fixed shape, terutamanya dalam eksperimen melihat sel bawang. Alright, so lebih kurang gitulah. So apa kena-mengena daripada form 1 yang kita belajar ini? Okay, dan apabila form 4 kita terus belajar pada chapter 3. Okay, chapter 3 kita belajar tentang bagaimana bahan daripada luar, okay, contohnya seperti nutrien, oksigen, glukos dan juga vitamin, boleh merentas masuk ke dalam sel. Okay, di bawah topik movement of substances across the plasma membrane. So dalam form 4 begitulah kita belajar. Okay, kemudian bila kita masuk saja chapter ataupun chapter 3.1, the structure of plasma membrane. Okay, and then adalah keluar gambar yang begini. Apa benda lah ni? Okay, so yang kita belajar dalam buku teks disebut phosphate group ataupun hydrophilic yang dinamakan sebagai head. Kemudian hydrophobic, nama dia tail. Okay, kemudian sebelum kita belajar yang itu, ada gambar yang ini pula. Ada gambar yang ni pula. Apa kena-mengena pula gambar ni dengan sel yang ini? Sel bulat yang ini. Okay, apa kena-mengena dengan gambar yang ini? Kita tak boleh nak make sense. Right, so kelas saya pada hari ini, saya nak terangkan bagaimana daripada gambar-gambar tadi itu sel, maka saya besarkan di kawasan yang warna merah ini, ialah apa yang kita perhatikan sebenarnya di bawah mikroskop elektron. Setelah kita besarkan beribu-ribu kali, okey,
garisan yang satu ini, saya besarkan dia. Dia nampak sebiji tebal. Okey. Dan bila kita besarkan lagi, sebenarnya garisan tebal ini bukanlah terdiri daripada satu garisan. It's not consist of one layer ataupun one straight line ataupun garisan. Dia sebenarnya terdiri daripada dua lapisan apabila kita besarkan lagi. Okey. Jadi bermakna bila kita besarkan lagi bahagian sini, apa benda pula ni? Okey. So justru garisan ini sebenarnya terdiri daripada benda yang kepala yang bulat yang kita lukis, yang terdapat dalam gambar buku teks. Okey, so kalau kita rujuk dalam Wikipedia, dia ada beri contoh phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine. Itulah kod menyebut dia. Alright, phosphatidylcholine ini dia ada kumpulan fosforus yang bercas negatif. Okey, manakala kumpulan seterusnya karbon, okey, kumpulan eco ini adalah dia tidak bercas. Dia non polar. Okey. Right. Dan satu lagi eco yang sebelah sini pun dia tidak bercas. Ini adalah eco dia. So jadi bermakna gambar yang kembali semula kepada gambar ini, yang bulat ini adalah, yang satu garisan ini dia adalah terdiri daripada kepala hydrophilic kumpulan fosforus, dan yang tak nampak itu adalah eco-nya. Alright. So itulah salah ceritanya bagaimana bila kita kembangkan cerita ni. Alright. So dalam buku teks form 4 yang kau belajar tu, inilah yang kau perhatikan. So dua lapisan. Okey. Kemudian bila kita mula bersetuju dengan model mosaic okey. Model fluid mosaic model Alright. Fluid mosaic model. Inilah dia. Dia terdiri daripada satu lapisan, yang pertama bahagian ekstraselular, dan satu lapisan di bawah berhadapan dengan cytoplasm cell. Okey. So iaitu yang di luar sini adalah di bahagian ekstraselular, dan di bahagian dalam ini adalah menghadap kepada bahagian cytoplasm. Okey. So itulah penerangan ringkas saya tentang bagaimana daripada bentuk sel bulat, okey, kemudian bagaimana terbentuknya membran plasma, ya, dan seterusnya. Okey, kembali balik pada phosphate group, kembali pada phosphate group. Right. Inilah dia kepala dia yang bercas negatif, dan inilah kedua kaki dia yang tidak bercas tersebut. Alright. Okey, so sekarang ni kenapa pula kepala dia pula menghadap keluar? Kenapa kepala dia menghadap keluar? Okey, so kamu kena patah balik kepada sekolah masa menengah rendah kita belajar. Okey, ini semua gara-gara daripada water molecule. Okey, persamaan kimia untuk water molecule ialah H2O, iaitu kumpulan oksigen, okey, dan kumpulan hidrogen. Ada dua hidrogen. Okey. Alright. So oksigen ini sendiri dia adalah bersifat negatif, ataupun dia cenderung menjadi negatif, yang dinamakan sebagai delta negatif. Okey. Dan hidrogen ini pula cenderung menjadi positif, so dia panggil sebagai delta positif. So jadi bermakna datangnya perkataan datangnya kepala yang bercas negatif. Kenapa dia hydrophilic? Dia like water, sebab air ini hakikatnya dia bercas. So justru dalam kes ini, bila sekiranya kumpulan fosfolipid itu fosforusnya bersifat negatif, maka boleh dikatakan secara teorinya, kumpulan hidrogen akan cuba mendekati di bahagian kepala fosforus yang bercas negatif. Sebab itulah bahagian kepala ini menghadap ke bahagian outer cell, ya, sebab badan kita, sel kita dibasahi oleh air, water molecule. So sebab itu dia menghadap ke bahagian luar,
Okey, dan kemudian begitulah yang sebaliknya, dalam satu plasma pun ada water molecule. Begitulah hidrogen juga secara teorinya akan menghadap ke bawah, menghadap kepada kepala fosforus. Manakala kenapa pula echo dia ni berada di tengah-tengah? Kenapa dia kata phobia water? Sebab dia tidak bercas. Bila tidak bercas, maka dia akan cenderung berada di kawasan tengah sel ataupun kawasan tengah membran plasma tersebut. So justru itulah penerangan ringkas bagaimana daripada satu sel kepada bentuk begini. Okey, selepas ini saya akan terangkan bagaimana pula karakteristik untuk 3.2, 3.1 penerangan asas dan saya akan move kepada tajuk 3.2 tentang characteristic of movement of substances across a plasma membrane. Okay, see you.